Susah nak buat bila kau nak buat sendiri. Maksudnya kau lah shoot, kau lah letak, kau lah berlakon, kau cut, kau ini. Benda tu susah untuk nak jadi. Tapi siapa yang buat dah jadi, maksudnya dia betul-betul passion lah dan juga sabar. Try to actually challenge yourself untuk okay, aku nak dapat framing macam ni, aku nak dapat light yang cun macam ni dengan aku seorang je, dengan satu light saja. Bila kita dah selalu buat kepada klien yang ikut rules, nak perfect, nak cantik semua, jadi masalah dekat kita. Ini pada aku satu simptom yang antara salah satu sebab orang industri susah untuk join YouTube. Assalamualaikum, bertemu sekali lagi dalam Borak Bantai bersama dengan host anda, Syahid Rusdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Syahid Rusdan dalam Borak Bantai podcast yang ke berapa sebab dah lama agak terbengkalai disebabkan MCO dan memandangkan kita tak dapat nak menjemput guest untuk datang ke studio kami. Jadi ini adalah podcast Borak Bantai episod ke-5 ke ke-6 lah. Aku tak sure. Hari ni aku nak features dua tetamu yang tak sengaja jadi tetamu aku. Basically diorang ni tengah buat live. Aidit Marcelo, salah seorang mentor aku dalam videografi daripada MQ Production, dan juga kita ada Nasrul Hakim, salah seorang senior aku di tempat kerja yang lama. So basically dua orang ni tengah live dan aku pun tak expect diorang boleh bercerita pasal aku. Aku komen sikit je dan okay, boleh jadi satu topik berbual diorang pula. So aku berminat untuk share dengan korang apa yang diorang katakan, dan harapnya sesuatu yang korang boleh belajar juga from this conversation daripada live IG Aidit Marcelo, dan basically you guys can do something about it. Jangan cakap banyak, jom. Hai Syahid Rusdan. Hai Syahid Rusdan. Bye-bye. Kita tak boleh lah nak hari-hari buat macam Syahid Rusdan tu. Dia rajin. Betul. Bini dia pun ada berlakon. Tak, lagi satu, kalau nak jadi macam dia, kau kena effort lebih sebab kau kena rajin. Yelah. Ha. Anak dia pun dah jadi talent sekarang. Betul. Macam itulah, maksudnya kena gigih, kena tahu apa nak buat lah. Aku tak nafikan memang gigih. Kita orang memang gigih lah bila PKP ni. Rasa macam tak tahu lah, aku rasa aku boleh considerkan MCO ni sebagai macam satu gift untuk kita orang. Sebabnya kami finally ada our very own time untuk produce our very own content. We both run production. So basically bila run production, kita memang put 100% effort pada klien kita untuk buat video. Those yang memang nak produce good quality video. So kita sampai tahap tak sempat nak produce our very own content tau. Our very own videos lah basically. Sampai tahap kita punya YouTube pun agak tergendala juga masa tu. Sebabnya kita nak fokus more on kita punya klien. Bila terjadinya MCO ni, dia ibarat macam wow, tak ada apa nak buat, macam tak percaya kan. Kita pula ada bahan-bahan dia semua ada kat kita. Kita ada kamera, kita ada complete set of lighting. Barang audio pun cukup lah. Cukup untuk produce benda yang simple untuk kita buat dekat rumah. So why not? Kita cabar diri kita. Sebab tu daripada first day of MCO, kita dah start produce simple videos. Walaupun berdurasi dalam less than 1 minute. Tapi tak sangka that video boleh go viral dan buat kita rasa untuk buat lagi, untuk produce more tau. Dia macam when it comes to benda yang kau buat on your own, takkan ada sesiapa yang nak judge. Takkan ada sesiapa yang nak direct you, nak condemn you ataupun nak comment you. You buat because you nak buat. It's your passion, it's your artwork. So no one will judge. So tak ada siapa yang akan judge, and basically kau nak express kau punya creativity without pressure. That's the best part lah. That's the best point yang aku nampak. The reason why behind this, the reason why kita buat video-video kelakar ataupun something yang kita tak pernah buat pun before this. Kita tak pernah terfikir untuk berlakon. Tapi during MCO ni kita rasa macam nak venture into something else. Even aku sendiri pun tak pernah agak terfikir nak buat video-video kelakar. Kebanyakannya banyak buat video-video serius sebelum ni. So bila MCO ni kita try explore satu skill, satu cabang skill yang kita tak pernah tahu kita ada. Dah on passion dengan benda tu, bila kau duduk kat rumah, kau tak buat apa, itu hasil, dia punya hasil macam tu lah. So macam aku dah tak boleh fikir benda tu dah. Sebab aku kena fikir macam mana aku nak survive, cari duit untuk support lagi 2 orang lagi yang dekat rumah tu. Which is
wife aku dengan anak aku lah. So aku terpaksa lah menjaga, cari duit sampingan sebelum sektor kita betul-betul dibuka sepenuhnya. Okay, ini satu benda yang aku nak clearkan. Bila cerita pasal struggle, bila korang tengok video-video yang kita orang post dekat social media, dekat YouTube, dekat Instagram, it doesn't mean that kita tak struggle in life or kita tak ada kita punya own cabaran. Basically semua orang ada cabaran masing-masing. So that's what happened to us. Kalau ikutkan kita juga mencuba bidang lain selain daripada bidang yang kita buat ni. Kita ada jual sate dan kita juga ada buat gift. Itu salah satu side income yang kita orang cuba usahakan juga semasa PKP. So nak bagi tahu tak adalah kita boleh survive hanya dalam this creative industry, dalam benda yang kita orang buat ni, which is videography saja. Definitely tough times to all creative people at this moment. Semua orang merasa macam mana toughnya situasi sekarang ni, di mana kita tak boleh nak keluar shooting. Nak dijadikan cerita, a week before MCO, kita Alhamdulillah ada few projects yang kita dah selesaikan. In terms of financial wise, Alhamdulillah we doing good at that time. Tapi kita brace ourselves lah. We brace ourselves that we confident to at least survive for 2 months at least. So imagine our financial plan at that time, kita like kena properly susun. This budget goes to rental, this budget goes to bayar staff, this budget goes to bayar freelance. Itu pun ada few lagi yang kita orang tak sempat nak manage untuk settlekan. Talk about struggle, everyone ada struggle masing-masing. Cik Yah ada struggle masing-masing. Cuma maybe tak nampak secara luaran. Sampai satu tahap kita orang terpaksa let go our studio. So basically itu one of our toughest, I would say the biggest cabaran yang kita orang hadapi semasa MCO. Nak tak nak kita kena let go sebabnya kita nak kurangkan monthly commitment ataupun commitment yang agak tinggi setiap bulan. So kita nak cuba kurangkan that and focus more on making profit. So basically itu adalah struggle yang kami lalui. Jangan tengok secara luaran sahaja. Mungkin dari segi nampak kat social media kita orang happy buat video, and Alhamdulillah ada rezeki juga. Bila kita orang buat video-video macam tu, ada few brands yang approach untuk buat video untuk diorang. So which is Alhamdulillah, itu pun salah satu cabang rezeki to maintain do what you love and make money out of it, which is kami bersyukur untuk dapat that opportunity. Cuma apa yang aku nampak lah, ini pun masalah diri aku juga, dan mungkin apa yang kita pernah borak dulu, benda-benda yang kita nak buat selain daripada apa benda yang kita buat hari-hari ni, contohlah macam YouTube channel lah, content dan sebagainya. Bila kita dah selalu buat kepada klien yang ikut rules, nak perfect, nak cantik semua, jadi masalah dekat kita. Sebab kita takkan boleh buat benda tu sebab kita selalu semuanya nak okey, nak okey. Nak okey je kan, nak perfect. Orang lain buat tiba aja okey, janji jadi ada konten. Ini pada aku satu simptom yang orang industri, antara salah satu sebab orang industri susah untuk join YouTube. Dan aku tak nafikan benda tu jadi kepada diri aku juga. Sebabnya jelah bila orang industri, dia orang dah biasa set up proper kamera, dah biasa nak dapatkan semua yang berkualiti tinggi, nak dapatkan audio yang clean, nak dapatkan light yang cun. So basically benda tu keep on bermain tau dalam fikiran kita setiap kali kita shoot, especially bila kita nak impress klien kita. So basically bila kita implement benda tu kepada cara untuk kita buat video di YouTube, dia akan sangat take time dan sangat membuang masa, dan end up kita takkan proceed untuk buat benda tu. One thing yang aku belajar is to try achieve as possible as you can untuk dapat that high end punya look, but with minimal size, minimal space, minimal requirements. Try to actually challenge yourself untuk, okay, aku nak dapat framing macam ni, aku nak dapat light yang cun macam ni dengan aku seorang je, dengan satu light saja, ataupun dengan apa yang aku ada je. So try to work on that, sebab from there kau akan tahu your potential, how big is your potential, and how afford are you to achieve that kind of look that you want with whatever you have. So itu one thing yang aku belajar, dan aku slowly lah develop skill aku ni untuk produce every videos consistently, dan at the same time maintain the quality.
Aku tahu memang kalau orang daripada industri tengok certain part, certain shot yang macam shaky ataupun certain angle yang rasa macam ni boleh buat lagi better ni. But please, it's just a video from it's just a YouTube videos. Sebabnya the most important part here is the content. Exactly macam apa yang aku tengah buat sekarang ni. Basically video yang aku dapat, aku actually buat response ataupun reaction towards live video yang tengah dibuat oleh dua orang individu ni yang tengah buat live. So aku approach, aku cakap Assalamualaikum, selamat Hari Raya. And then basically ada conversation, ada something yang aku trigger dia orang untuk borak pasal aku. Aku pun terkejut kan, okay. Yelah, memang knowing them, memang kenal sangat Aidit macam mana, Hakim macam mana. So basically diorang borak pasal aku. So aku terfikir macam, oh okay, why not. Aku jadikan ni juga sebagai content, supaya those yang dekat luar sana boleh belajar something from this, boleh belajar something daripada apa yang diorang cakapkan tu. And then aku react pula to apa yang diorang cakapkan tu, so that you guys will learn something from there. So maybe something yang boleh trigger korang, oh okay, sepatutnya aku tak perlulah nak fikir deep sangat untuk buat video, tak perlulah nak fikir heavy sangat, nak ada kamera yang sedap-sedap ataupun lighting yang power-power ke apa semua untuk buat video. Aku basically can start anytime, anywhere. Itu the big point here, so that kau boleh start create now. Sebab the key here is to have a great content. Dan aku pun tak sangka ini boleh jadi one of content untuk YouTube channel aku, untuk YouTube channel kami. Aku nak buat reaction ni dengan wife aku, sebabnya aku balik je daripada rumah tadi, aku terus tunjuk live ni Aidit dengan Hakim buat, cakap pasal kita. So nak tak kalau kita buat reaction video, tapi sebab dah ngantuk pula, tak sempat. So tak apa, aku jenis malas nak bagi alasan. Aku buat je dulu apa yang ada, buat je dulu, kita borak je dulu, tengok apa yang akan jadi. Betul sebenarnya apa yang Aidit cakap tu, orang industri terlampau overthinking. Aku boleh simpulkan benda tu. Orang industri agak overthinking bila diorang nak buat something yang diorang dah biasa buat perfect. Diorang dah biasa buat in a very good way. Diorang macam ada like proper SOP, ada proper procedure tau. To achieve this kind of look, kau kena buat macam ni, kau tak boleh buat macam ni. Tahu tak? Dia ataupun kalau buat macam ni lagi cantik, buat macam ni dah okey, tapi kalau kita buat macam ni sikit mesti lagi cantik. Dia ada that pemikiran yang bermain-main di fikiran orang industri. Jadi pendek cerita, macam Syahid ni, Ya. dan juga geng-geng kita ni susah nak buat bila kau nak buat sendiri. Maksudnya kau lah shoot, kau lah letak, kau lah berlakon, kau cut, kau ini. Benda tu susah untuk nak jadi. Tapi siapa yang buat dah jadi, maksudnya dia betul-betul passion lah, dan juga sabar. Betul. Passion dan betul-betul sabar, itu betul. Dua elemen yang penting untuk jadi YouTuber ataupun untuk jadi content creator. Nak buat something yang not to say fun, tapi ada message. Itu pada aku more meaningful rather than fun semata-mata. But message wise tak ada sangat pun tak juga. Tapi I would prefer kalau nak buat something, nak create something, go for something yang fun, something yang boleh relate, and something yang people can learn. Itu yang paling penting. We can deliver the message. So itu saja untuk podcast yang agak ringkas hari ni, memandangkan tak ada guest. So aku keseorangan di bilik baru aku. Ini adalah aku punya workspace untuk upcoming, I don't know, work from home yang dalam satu tempoh masa yang agak lama. Walaupun dah selesai PKPP ni sekalipun, aku akan berada di sini untuk jadikan sini sebagai home base aku. Dan basically di sinilah di mana kami akan berkarya dan juga berkongsi knowledge sedikit sebanyak apa yang kami ada ni, kami boleh share dengan korang. So ini adalah podcast Borak Bantai untuk episod PKPP. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa sekali lagi untuk next video dan podcast. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di YouTube Syahidayah. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Adios.